إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولئك الصالحين والعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا صاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya dan keizinannya dapat lagi sama-sama kita meneruskan bacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma, nama panjangnya Haliyatul Abrar wa Syiar Al-Akhyar fi Talqis Da'awat wal Azkar Al-Mustahabbah fil Laili wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Baik, hari ini kita pada majlis yang ke-83. Mohon maaf terlambat sikit hari ini sebab gangguan teknikal sikit, ada masalah teknikal sikit. InsyaAllah kita teruskan. Hari ini kita pada bab ma yaquluhu idza balaghahu mautu aduwil Islam, pada hadis yang ke-444. Bab berkenaan dengan apa yang diucapkan, apa yang kita perlu kita ucapkan apabila sampai berita berkenaan dengan kematian musuh Islam. Jadi orang yang bermusuh dengan Islam, sama ada daripada terutamanya lah daripada orang kafir. Orang kafir pun ada tiga, ada beberapa bahagian, iaitu kafir yang terutamanya yang bermusuh dengan Islam, iaitu kafir harbi, kafir yang sentiasa bermusuhan, memerangi orang Islam. Adapun selain pada kafir harbi tersebut, kita tak boleh ataupun kita tak perlu berdoakan apa-apa. Baik, kafir harbi. Baik, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Rawaina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqultu ya Rasulullah qad qatala Allah azza wa jalla Aba Jahl faqala alhamdulillahi alladhi nasara 'abdahu wa a'azza dinahu. Hadis ni dia ada kisah dia, seperti mana yang disebutkan di dalam beberapa hadis, tak salah ingatan saya, dalam hadis Sahih Bukhari berkenaan dengan pembunuhan Abu Jahal. Saya tak pasti kenapa Imam
An-Nawawi tidak memasukkan hadis tersebut, iaitu hadis yang lebih sahih yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Tapi Imam An-Nawawi menyebutkan, menakalkan daripada kitab Ibn Sunni, dan hadis ini juga hadis yang sahih. Kisahnya ketika mana berlakunya peperangan Badar, itu pada tahun kedua Hijrah. Jadi peperangan yang pertama dalam Islam. Dan Abu Jahal ni adalah nama dia adalah Amr bin Hisham. Iaitu dia digelar sebagai Abul Hakam, orang yang pandai bersyair, orang yang bijak sana ketika mana bagi orang Quraisy pada zaman tersebut. Tapi disebabkan dia memusuhi Islam, dia menyakiti baginda Nabi SAW dan sebagainya, maka dia digelar sebagai Abu Jahal. Allah Ta'ala sendiri yang menggelarkan dia sebagai Abu Jahal, orang yang paling jahil, sebab dia memusuhi baginda Nabi SAW. Kita baca dulu hadis. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah, pada satu hari, ini pada peperangan Badar tersebut, saya telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, qad qatalallahu azza wa jalla Abu Jahlin, yani Allah Taala telah membunuh Abu Jahal. Maka baginda Nabi SAW pun bersabda ataupun mengucapkan, alhamdulillahillazi nasara abdahu, segala puji bagi Allah yang telah menolong hambanya. Nasara abdahu, ni lafaz am, tapi yang dimasukkan di sini adalah baginda Nabi SAW itu sendiri, iaitu lafaz am wa yuradu bihil khas, wa yuradu bihil khusus, iaitu An-Nabi, yakni An-Nabi SAW. Segala puji bagi Allah yang telah menolong hambanya, iaitu Nabi Muhammad SAW, wa a'azza dinahu, dan memuliakan agamanya. Dan seperti mana kita maklum, Abu Jahal ni dibunuh pada peperangan Badar. Pada peperangan Badar, iaitu peperangan yang pertama dalam Islam. Dan peperangan Badar tersebut, seperti mana kita dengar, peperangan yang berlaku secara mengejut. Itu pada niat asal baginda Nabi SAW keluar daripada Madinah untuk musafir, bukan niat untuk berperang, tapi untuk ada urusan tertentu. Tapi disebabkan orang kafir Quraisy, mereka menyerang baginda Nabi dan para sahabat secara tiba-tiba, dan atas bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala menurunkan para malaikat untuk bersama-sama dengan baginda Nabi dan para sahabat untuk memerangi orang kafir Quraisy tersebut. Seperti mana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah Taala menurunkan lebih kurang 5,000 para malaikat untuk membantu baginda Nabi SAW. Dan Abu Jahal ni dibunuh, pada asalnya dibunuh oleh dua orang remaja di kalangan para sahabat yang turut serta bersama rombongan baginda Nabi SAW tersebut. Iaitulah Sayyidina Mu'az Ibn Afra dan juga Sayyidina Mu'az Ibn Amr Ibn Jamuh Al-Jamuh. Kedua-dua mereka ni bertanyakan kepada Sayyidina Abdurrahman Ibn Auf radhiyallahu anhu. Mereka tanya sebelum semasa peperangan tersebut, mereka bertanya kepada Sayyidina Abdurrahman Ibn Auf, wahai pakcik, ya am, kenal tak yang mana satu Abu Jahal? Sebab mereka ni penduduk di Madinah. Sebab tu mereka tanya, kenal tak siapakah Abu Jahal tersebut? Kemudian Sayyidina Abdurrahman Ibn Auf pun ceritalah sekian. Kemudian mereka berdua ni terus menuju ke Abu Jahal yang pada waktu tersebut sedang berperang.
Kemudian mereka terus menikam Abu Jahal. Kemudian setelah selesai, mereka patah balik menuju ke baginda Nabi SAW untuk menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian setelah mana berlaku perkara tersebut, baginda Nabi SAW pun perintahkan para sahabat, salah seorang daripada para sahabat untuk pergi tengok apa yang telah terjadi kepada Abu Jahal. Kemudian Sayyidina Ibn Mas'ud sendiri yang menyahut seruan baginda Nabi SAW pergi melihat keadaan Abu Jahal. Dan pada Abu Jahal pada waktu tersebut, ketika mana Ibn Mas'ud melihatnya, masih lagi dalam nyawa-nyawa ikan. Kemudian Sayyidina Ibn Mas'ud pun memegang janggut Abu Jahal tersebut dan terus membunuh dan menyebabkannya mati terus. Kemudian sebabkan itulah Ibn Mas'ud pun patah balik menceritakan qad qatalallahu azza wa jalla Abu Jahlin, yani Allah Ta'ala telah membunuh Abu Jahal. Maka dengan sebab itulah baginda Nabi SAW pun mengucapkan alhamdulillahilladzi nasara 'abdahu wa a'azza dinahu. Itu kisah dia. Baik. Bab yang seterusnya, bab tahrim niyahah al-mayyit wa du'a bi da'wal jahiliyah. Bab berkenaan dengan pengharaman untuk an-niyahah, iaitu meratap ataupun menolong, menangis yang menolong alal mayyit, ke atas mayit, wa du'a bi da'wal jahiliyah, dan berdoa ataupun mengucapkan dengan doa ataupun seruan jahiliyah. Ajma'atul ummah ala tahrim an-niyahah wa du'a bi da'wal jahiliyah. Telah sepakat ummah tentang haramnya untuk meratap dan berdoa dengan doa ataupun seruan jahiliyah. Wa du'a bil wail was subur 'inda al-musibah. Berdoa dengan kecelakaan. Sebab adat orang Arab pada waktu tersebut, pada zaman jahiliyah, mereka akan apabila mendengar kematian, mereka akan meratap, menangis yang melampau-lampau, wasubur, dan mereka mendoakan kecelakaan, wail, wasubur, kebinasaan, indal musibah, ketika mana mereka ditimpa musibah, disebabkan mereka tidak rela ataupun tidak sanggup mendengar tentang sesuatu musibah, tidak mampu menahan akan beratnya musibah tersebut. Qala rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laisa minna man latama al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Riwayat daripada, kami telah meriwayatkan daripada Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa minna man latama al-hudud, bukanlah di kalangan kami, yakni bukanlah ajaran daripada ajaran agama Islam mereka yang latama al-hudud, mereka yang menampar-nampar pipi, memukul-mukul pipi, wasyaqqal juyub, dan mengoyakkan baju, wada'a bid'awal jahiliyah, dan berdoa dengan doa ataupun seruan jahiliyah. Itu di antara kelakuan yang dilakukan oleh orang zaman jahiliyah. Apabila ada kematian, mereka akan meratap, menolong, menangis yang melampau-lampau, dan mengoyakkan pakaian, dan juga berdoa dengan seruan jahiliyah. Maka baginda Nabi SAW tidak mengaku akan perkara tersebut, tidak mengaku akan kelakuan tersebut. Bahkan kita, baginda Nabi SAW
memerintahkan supaya menjauhi apabila nak memukul ataupun nak mendidik, jangan memukul di bahagian pipi, di muka, di dada dan juga kepala. Itu tempat yang dilarang untuk dipukul. Wa fi riwayatin li Muslim au da'a au syaqqa bi au. Dalam riwayat sahih Muslim datang dengan lafaz laisa minna man latama al-hudud au syaqqa al-juyub, bukannya dengan luar, dan juga au da'a bi da'wal jahiliyah. Itu lafaz daripada riwayat sahih Muslim. Alhamdulillah, kita zaman sekarang, terutamanya orang Melayu, tak berlaku perkara tersebut. Hanya sekadar menangis biasa, tak sampai nak koyakkan baju, tak sampai nak pukul kepala, tak sampai nak tampar pipi. Itu sebagainya, itu adalah kelakuan ataupun adat orang zaman jahiliyah. Baik, qala wa rawaina fi sahihayhima an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-saliqah wal hadiqah wasyaqah. Baik. Riwayat daripada Sahihain, dari Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Daripada Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas sadiqah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri daripada mereka yang meratap, yakni menangis yang melolong-lolong, wal haliqah, dan juga membotakkan kepala. Kerana azab zaman jahiliyah tersebut, di antaranya mereka apabila berlaku musibah, mereka akan membotakkan kepala. Wasyaqah, dan juga mereka yang mengoyakkan pakaian apabila berlakunya musibah. Sebab apa? Sebab apa baginda Nabi SAW tidak mengaku akan kelakuan tersebut, yang berlepas diri daripada perbuatan tersebut? Sebab apa? Sebab perbuatan tersebut menggambarkan betapa tidak redanya terhadap takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang Islam, sepatutnya kita kena reda dengan segala ketentuan, segala takdir yang telah ditetapkan ke atas kita. Qudu as-sadiqah allati tarfa'u sautaha bin niyahah. Dia kata Imam Nawawi, dia maksudkan dengan as-sadiqah ni, itu mereka yang meninggikan suara, yakni meratap, menangis yang melolong, meratap yang melampau. Wal haliqah allati tahliqu sya'raha 'inda al-musibah. Ini maksudkan dengan haliqah, mereka yang mencukur, membotakkan kepala mereka ketika mana berlakunya musibah. Wasyaqah, dan juga yang dimaksudkan adalah mereka yang mengoyakkan pakaian ketika mana berlakunya musibah. Wa kullu hadha haram bittifaqil ulama. Kesemua perkara tersebut adalah haram. Sepakat para ulama mengatakan ia adalah haram. Wa kadzalika yahrumu nashru sya'ri. Begitu juga haram untuk nashru sya'ri. Saya kurang faham maksud dengan nashru sya'ri. Kemungkinan mereka yang sengaja menggerbangkan, tak pasti nak guna istilah apa, yang rambut mereka buat menggerbangkan. Walaqmul khudud, memukul ataupun menampar pipi. Wa khamsul wajhi, mencakar-cakar wajah. Wa du'a bil wail, dan berdoa dengan doa yang berbentuk kecelakaan. Itu semuanya adalah haram. Qala wa rawaina fi sahihayhima an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil bai'ah alla nanuh. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Ummi Atiyah radhiyallahu anha, salah seorang daripada sahabat wanita yang dikatakan agak hebatlah
Hebat. Kata saya. Beliau di antara sahabat wanita yang turut banyak menyertai baginda Nabi SAW dalam peperangan sebagai murid, yakni orang yang merawat orang yang cedera di kalangan para sahabat. Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, dia dikatakan beliau menyertai sebanyak 7 peperangan bersama baginda Nabi SAW. Beliau berkata, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bai'ah alla nanuh. Ini kami telah dalam satu bai'ah, satu perjanjian bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bai'ah, untuk supaya tidak alla nanuh, supaya tidak meratap, menangis yang melampau. Yani ketika mana berlakunya kematian. Iaitu mereka berjanji setia, tak setia ataupun berbaiat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meratap. Itu salah satu di antara daripada baiat mereka bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam hadis ni ada juga kisah dia. Cuma Imam Nawawi hanya meringkaskan untuk sebagai syahid kepada perbuatan tidak meratap tersebut. Qala wa rawayna fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnatan fin nas huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyahah 'ala al-mayyit. Riwayat daripada sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, isnatan fin nas ma bihim kufrun, yakni 2 golongan, kedua mereka ni berada hampir kepada kekufuran. Iaitulah yang pertama, at-ta'nu fin nasab, yakni menuduh pada nasab. Kata ulama, ini adalah perbuatan mengumpat dan yang serupa dengannya, mengumpat, ghibah, an-namimah, menjadi batu api dan sebagainya. Itu Nabi kata perbuatan tersebut menghampiri kepada kekufuran. At-ta'nu fi nasab, yakni menuduh pada nasab, keturunan seseorang, yakni menuduh pada satu perkara yang tidak baiklah. Dan wa niyah 'ala al-mayyit, dan meratap yang melampau kepada si mayat, ke atas si mayat. Dan kata para ulama, dan ulama khilaf tentang maksud kekufuran yang dimasukkan dalam hadis tersebut, yakni kekufuran yang menghampiri kepada perbuatan yang menghampiri kepada kekufuran. Kata para ulama, yang dimasukkan yang paling pendapat yang paling asah, pendapat yang paling sahih mengatakan kedua-dua perbuatan tersebut di antara perbuatan orang atau perbuatan kufur, amal kafarah, dan juga akhlak orang zaman jahiliyah. Itu yang dimasukkan dengan golongan yang menghampiri kepada kekufuran, itu menuduh, yakni mencerca ataupun mengumpat dan sebagainya dengannya, wa niyaha 'alal mayyit, dan meratap atas si mayat. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang daripada kita melakukan perbuatan tersebut. Qala wa rawayna fi sunan Abi Dawud an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-na'ihata wal mustami'ah. Riwayat daripada Sunan Abi Dawud daripada Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat. Apa yang dimaksudkan dengan laknat? Laknat adalah doa supaya dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi melaknat mereka yang an-naihah, iaitu mereka yang meratap, wal mustami'ah, dan mereka yang mendengar ratapan tersebut. Orang yang meratap tu kita dah maklum kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meratap, kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka.
Akan tetapi mustami'ah, kenapa juga mustami'ah, orang yang mendengar ni dilaknat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana kata para ulama, orang yang mendengar tersebut seolah-olah dia redha ataupun dia menggalakkan lagi orang yang meratap tersebut untuk teruskan ratapan dia. Sebabkan itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melaknat mereka yang turut mendengar. Dalam masa yang sama mereka tidak melarang perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Itu kata pendapat sebagian pada para ulama. Wa'lam anna niyahah raf'u saut bin nadbi wan nadbu ta'didu an-nadibah bi sautiha mahasin al-mayyit wa qila huwa al-buka' alayhi ma'a ta'did al-mahasinih. Dan ni maksud Imam Nawawi menerangkan maksud daripada an-niyahah. An-niyahah itu maksudnya raf'u saut bin nadbi, iaitu meninggikan suara dalam tangisan, yakni meratap. Wan nadbu, dan maksudkan nadbu secara khusus ta'didun nadibah bi sautiha mahasinal mayit, iaitu orang yang meratap dalam masa yang sama mereka menyebutkan kebaikan si mayat. Wa qila huwa al-buka' alaihi ma'a ta'did mahasinih. Maksud yang lain juga menangis yang menyebut kebaikan si mayat. Nak sebutkan nak sebut kebaikan si mayat itu tak ada masalah. Cuma mereka menangis yang meratap, melampau-lampau. Nak sebut kebaikan mayat harus dalam keadaan yang baik, yang tidak melampau-lampau. Itu maksud daripada hadis tersebut. Qala ashabuna wa yahrumu raf'u saut bi ifratin fil buka' wa amma al-buka' al-mayit fi ghairi jadbin wala niyahah falaysa biharam. Kata para ulama di dalam mazhab Syafi'i, diharamkan untuk meninggikan suara dengan ifrat, dengan melampau-lampau fil buka', pada ketika mana menangis. Adapun menangis ke atas mayat min ghairi nadbin, tanpa nadbin yang seperti mana disebut tadi, itu menyebutkan kebaikan si mayat, wala niyahah, dan juga tanpa meratap, falaisa biharam, bukanlah haram, itu menangis yang biasa, sebab itu adalah fitrah semula jadi manusia. Bila menerima satu musibah ataupun menerima satu kematian, mereka akan menangis. Itu adalah fitrah, seperti mana kita akan baca pada hadis yang akan datang nanti. Faqad rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'ada Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu wa ma'ahu Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falamma ra'a al-qaum buka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bakau faqala ala tasma'un inna Allah la yu'azzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalbi walakin yu'azzibu bihadza aw yarham, wa asyara ila lisanihi. Dan Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'd bin Ubadah, jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi Sayyidina Sa'd bin Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman. Sayyidina Sa'd telah pun Ibnu Ubadah, Sayyidina Sa'd Ibnu Ubadah telah meninggal. Baginda Nabi datang menziarahi bersama dengan Sayyidina Abdurrahman Ibnu Auf, Sa'd Ibnu Abi Waqqas dan juga Abdullah Ibnu Mas'ud. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Hadis riwayat Sahih Muslim. Falamma ra'al qaum buka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ra'al qaum, ini para sahabat melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, mereka faqala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat pun keheranan, sebab dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menangis atas mayat. Seolah-olah mereka tertanya-tanya, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ala tasma'un
Kamu nak dengar tak? Kamu nak dengar tak apa yang aku cakapkan ni? Inna Allah la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalbi. Sesungguhnya Allah Taala tidak mengazabkan bidam'il 'ain. Yani tangisan yang biasa. Dam'il 'ain ni maksudnya mengalir air mata ataupun bergenang air mata. Ini bersedih. Wala bihuznil qalbi, dan juga bukan dengan kesedihan hati. Allah Taala tidak akan mengazabkan dengan perkara tersebut. Walakin yu'adzibu bihadza aw yarham. Akan tetapi Allah Taala akan mengazabkan dengannya ataupun merahmatinya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menunjukkan, mengisyaratkan kepada lidahnya. Apa yang dimaksudkan di sini adalah menangis yang biasa itu tidak ada masalah, tidak menjadi haram, dan juga sedih itu adalah fitrah manusia. Akan tetapi Allah Taala mengazabkan disebabkan dengan lidah, iaitu sekiranya lidah tersebut bercakap dengan perkara yang baik, maka Allah Taala akan merahmati si mayat tersebut. Apabila lidah tersebut bercakap perkara yang tidak baik, yang menjelekkan, maka Allah Taala akan mengazabkan si mayat tersebut. Itu maksud daripada hadis Nabi SAW melarang untuk menangis ke atas si mayat, ataupun Allah Taala akan mengazabkan si mayat disebabkan tangisan. Apa maksud tangisan? Kita tengok pada hadis yang akan datang pula. Qala wa rawayna fi sahihayhima an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rufi'a ilaihi ibnun li bintihi wa huwa fil maut fafadat 'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala lahu Sa'd ma hadha ya Rasulullah qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi 'ibadihi wa inna ma yarhamu Allah min 'ibadihi ar-ruhama. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, rufi'a ilaihi ibnun li bintihi, itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada baginda kepada anak perempuan dia, yakni cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni anak kepada Zainab, anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dia, yakni cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dia lelaki kepada Zainab, yakni anak perempuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil maut, dia telah meninggal dunia. Dan dikatakan anak tersebut, kanak-kanak tersebut masih lagi kanak-kanak masih lagi kecil. Apabila diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam anak cucu baginda Nabi tersebut, fafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bergenanglah air mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata. Faqala lahu Sa'dun ma hadza ya Rasulullah, apa ni wahai Rasulullah, maksudnya kenapa juga kamu menangis wahai Rasulullah? Qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Maksudnya ini adalah satu rahmat yang telah diletakkan pada hati para hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, dan hanya saja Allah Ta'ala akan merahmati hambanya yang bersifat belas kasihan. Itu maksudnya itu adalah fitrah, fitrah semula jadi bagi seseorang manusia. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, hanya saja Allah Ta'ala merahmati hamba-hambanya yang bersifat belas kasihan. Qultu ar-ruhama bin nasbi wal raf'i, fan nasbu ala annahu maf'ulun yarhamu wa raf'u ala annahu khabar inna wa takunu ma bi makna alladhi, itu pembahasan daripada sudut nahwu saja. Qala wa rawayna fi sahih al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala ala ibnihi
إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. Riwayat daripada Sahih Bukhari daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang menziarahi, menjenguk anaknya, yakni Ibrahim. Ibrahim ni anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah ni tidak dikira sebagai isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan dia adalah hamba yang dihadiahkan oleh Al-Muqawqis. Al-Muqawqis adalah pemerintah Mesir. Pemerintah Mesir menghadiahkan Maryah Al-Qibtiyah ni sebagai pembantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat pada waktu tersebut, pada awal permulaan Islam, diharuskan orang lelaki untuk menggauli, untuk bersama dengan hamba wanita. Dan Ibrahim ni adalah anak daripada Maryah Al-Qibtiyah tersebut. Kemudian diangkatkan, dinasahkan hukum untuk menggauli wanita di kalangan hamba. Baik. Dan Ibrahim ni ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yajudu bi nafsihi, iaitu berada dalam keadaan ataupun telah meninggal dunia. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazifan. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun apabila melihat anaknya Ibrahim tersebut berada dalam telah meninggal dunia, baginda pun bergenang air matanya dan menitiskan air matanya. Faqala lahu Abdurrahman ibn Auf wa anta ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abdurrahman ibn Auf pun bertanya kepada Rasulullah, kamu juga menangis wahai Rasulullah? Faqala ya ibn Auf innaha rahmah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai ibn Auf, ini adalah rahmat. Kata Nabi, summa atba'aha bi ukhra. Ini adalah tangisan rahmat. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyambung, innal ain tadma', sesungguhnya mata itu menggenang air mata, wal qalba yahzan, dan hati turut berduka cita, wala naqul illa ma yurdi rabbana, dan tidaklah kami mengucapkan melainkan apa yang diridai oleh Tuhan kita, iaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kami berpisah dengan engkau maksudnya kami sangat bersedih dengan berpisah dengan engkau wahai Ibrahim. Dan Ibrahim tersebut masih lagi kecil. Wa amma al-ahadits as-sahihah anna al-mayyit yu'azzibu bi buka'i ahlihi alayhi. Adapun hadis sahih yang berkaitan dengan seseorang mayat tersebut diazab dengan tangisan ahli keluarganya ke atasnya. Apa maksud dia? Falaisat ala zahiriha wa itlaqiha, bukanlah maksud daripada secara zahir pada hadis tersebut sekadar ahli keluarganya menangis yang meratap terus diazab si mayat tersebut. Kata Imam ni bukan maksudnya macam tu secara zahirnya. Bal hiya muawwalatun, bahkan hadis tersebut perlu ditakwilkan. Waqtalafa ulama fi ta'wiliha ala aqwalin, dan ulama khilaf dalam mentakwilkan hadis tersebut. Azharuha wallahu alam, pendapat yang paling jelas, yang paling sahih, annaha mahmulatun ala an yakuna lahu sababun fil buka, iaitu ditanggung akan maksud hadis tersebut sebab mereka nangis tersebut. Sebab apa? Imma bi an yakuna awsahum bihi, sama ada
si mati tersebut telah mewasiatkan kepada ahli keluarga dia untuk merata. Atau ghairu zalik, ataupun selain daripadanya. Maka dengan sebab tu apabila si mayat tersebut mewasiatkan, berpesan supaya merata, maka dia sendiri yang akan diazab disebabkan tangisan mereka. Kalau mereka tanpa wasiat si mayat tersebut dan mereka menangis, itu tidak memberi kesan kepada si mayat tersebut. Wa qad jama'tu kulla dhalika aw mu'dhamahu fi kitabil janaiz min syarh al-muhadzab. Dan Imam Nawawi kata, saya telah mengumpulkan segala permasalahan tersebut di dalam kitab al-janaiz, di dalam syarh al-muhadzab, iaitu kitab al-majmu'. Wallahu a'lam. Jelas, kita dah jelas sebab apa seseorang mayat tersebut diazab disebabkan tangisan ahli keluarganya, disebabkan, kata para ulama, disebabkan dia telah mewasiatkan supaya menangis, meratap atas kematian dia. Sebab itulah dia diazabkan. Qala ashabuna wa yajuz al-buka qabla al-maut wa ba'dahu walakin qablahu aula. Kata para ulama, diharuskan untuk menangis sebelum seseorang tu meninggal dunia, dan juga wa ba'dahu, dan juga selepasnya. Walakin qablahu aula, akan tetapi menangis sebelum kematian dia tersebut lebih aula, lebih aula. Lil hadis sahih, fa idza wajabat fala tabkiyanna bakiyatun. Berdasarkan satu hadis yang sahih. Hadis sahih ni dia ada panjang juga, dia punya kisah dia. Masih tak ingat dah. Tak ingat dia punya kisah dia. Nabi kata, fa idza wajabat, apabila berlakunya kematian, datangnya kematian, fala tabkiyanna bakiyatun, maka janganlah menangis lagi. Cuma tak ingat mana dah baca, cuma tak ingat dia punya kisah dia. Cuma Imam Nawawi hanya meringkaskan, menyebutkan syahid daripada larangan supaya jangan menangis lagi selepas mana berlakunya kematian tersebut. وقد نص الشافعي رحمه الله والأصحاب على أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة التنزيه ولا يحرم وتأول حديث فلا تبكين باكية على الكراهة. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga ulama di kalangan mazhab Syafi'i kata annahu yukrah al-buka' ba'da al-maut, makruh menangis selepas mana kematian seseorang tersebut. Makruh tersebut berbentuk makruh karahat tanzih, karah tanzih wala yahrum, dan bukanlah yang diharamkan. Wa ta'awwalu hadis fala tabkiyanna bakiyah, dan mereka mentakwilkan hadis tersebut, larangan tersebut berbentuk karahah, bentuk yang dimakruhkan. Wala tabkiyanna bakiyatun. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam. Cukup sekadar ini untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini mudah difahami. Dan insya-Allah kita akan sambung pada pembahasan bab ta'ziyah pada majlis yang akan datang insya-Allah. Apa yang dimaksudkan dengan ta'ziyah dan apa ucapan yang sebetulnya dalam melafazkan ta'ziyah tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya mohon maaf. Dan kalau ada salah silap, mohon para pendengar ataupun para musyahidin untuk menegurnya insya-Allah. Kita akhiri dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.